Warahmatullahi wabarakatuh. Selut. Apa khabar tuan-tuan dan puan? Malam Jumaat ini, malam ini saya nak share kepada anda berkaitan dengan pelaburan terbaik tahun 2023. Apakah pelaburan yang terbaik untuk diri anda pada tahun 2023 ini? Sebab apa? Dengan berlalunya tahun 2022, kita di awal tahun ini perlu memasang azam yang baru untuk tahun 2023. Dan apabila kita melihat ataupun kita bercakap berkaitan dengan pelaburan, ramai yang mengatakan pelaburan ini berkaitan dengan keuangan. Pelaburan keuangan yang bagaimana untuk kita keluarkan. Apakah pelaburan yang boleh memberi pulangan yang terbaik kepada pelaburan yang kita buat. Dan pulangan itu adalah pelaburan yang berkaitan dengan keuangan. Tetapi malam ni saya nak sharekan kepada anda, pelaburan ini bukan pelaburan kepada bagaimana pulangan keuangan tu kepada anda. Tetapi lebih kepada pelaburan yang anda buat ini adalah pelaburan dan keuntungannya datang adalah untuk diri anda sendiri. Bukan dalam bentuk duit. So malam ini saya nak sharekan kepada anda apakah pelaburan yang terbaik pada tahun 2023 ini. Sebab ramai yang orang kata apa, nak pelbagai azam yang nak dibuat, dan azam-azam yang dia nak capai itu perlukan keuangan yang kukuh untuk memastikan azam yang dia nak capai itu berhasil. So hari ini, malam ini, pelaburan yang terbaik sebenarnya pada tahun 2003 adalah bagaimana untuk anda pelaburan itu kepada diri anda. Anda buat pelaburan dan hasilnya adalah untuk diri anda. So saya ada 3 perkara pelaburan yang anda boleh lakukan pada tahun 2023. So yang pertama, pelaburan yang terbaik pada tahun 2003 adalah bagaimana untuk anda membangunkan diri anda. Cuba anda bayangkan sekarang ni usia anda berapa tahun? Sekarang berapa usia anda sekarang ni? Berapa tahun usia anda sekarang? Dan apakah yang anda ingin capai? Apa yang anda ingin, sesuatu perkara yang anda usahakan dan anda nak capai benda tu? Dia bukan bermaksud ataupun dia tidak sekarang ramai yang mengatakan bahawa kita perlu lakukan apa yang kita suka. Tetapi apa yang kita suka tu, adakah dia mendatangkan hasil kepada diri anda? Adakah ia memberi sesuatu kepuasan pada diri anda? Tapi ubah. Bagaimana untuk anda nak capai? Apakah yang anda nak capai? Sesuatu perkara yang anda nak capai itu, dia memberi impact dan memberi hasil kepada diri anda. Pembangunan diri. Contoh, dulunya ataupun tahun lepas ke tahun sebelum ini, kelemahan kita adalah untuk communicate dengan orang. Bagaimana untuk kita nak communicate dengan orang? Dan kita takut, kita bercakap sesuatu perkara, kita takut benda itu salah faham, ataupun apa yang kita sampaikan itu orang lain salah salah dari segi maksud yang nak disampaikan. So bagaimana malam ini anda membuat sesuatu pelaburan untuk pembangunan diri anda. Kalau anda dalam leadership, anda kurang dalam leadership, tingkatkan leadership anda. Kalau anda kurang dalam communication, tingkatkan communication anda. Sebab tuan puan, bila kita sebut pasal communication, sampai ke sudah, communication ni tak akan perfect. Sebab itu tuan puan, anda kena sentiasa membina keyakinan dalam communication dan bagaimana untuk communicate dengan cara yang baik, dengan harmoni, supaya apa yang anda nak sampaikan atau apa yang nak anda perkatakan itu diterima oleh orang ramai. Sebab tu tuan-tuan dan puan, pelaburan terbaik untuk diri anda adalah pembangunan diri anda. Apa kelemahan anda tahun lepas, anda nak tambah baik tahun ini, keluarkan pelaburan itu untuk anda capai apa yang anda nak, supaya pembangunan diri anda itu memberi hasil yang lumayan. Contoh, kalau anda bagus dalam leadership, anda boleh komunikasi yang baik. Mungkin sekarang ni anda bekerja, mungkin bos nampak ataupun anda punya management nampak, boleh anda boleh ke satu lagi level. Yang melihat kita, management melihat anda ni, oh dia ni boleh memimpin pasukan. Dia boleh communicate dengan baik.
dia boleh bimbing pasukannya untuk mencapai KPI ataupun mencapai apa-apa saja yang nak dicapai. Okey, so tuan-puan, pelaburan yang terbaik yang pertama adalah pembangunan diri anda. Cuba lihat balik tahun lepas, apa perkara yang anda nak tambah baik untuk diri anda. Itu yang terbaik. Sebab kita nak ke depan ni tuan-puan, kita nak perlukan achievement yang kita nak capai. Sebab tu, diri anda itu lebih utama dalam pembangunan diri anda. Apa-apa saja. Mungkin sebelum ini anda mungkin tidak layan apa-apa provokasi ataupun apa-apa gosip-gosip yang melanda diri anda. Contoh. Tetapi tuan-puan, apabila anda senyap, ia menyebabkan orang pijak kepala anda. Dan tahu ini apa? Iaitu kita buat pelaburan diri kita supaya kita nampak lebih dominan. Kita nampak lebih dihormati. Kita nampak lebih orang respect dan pandang kita ini sebagai orang yang perlu dihormati. So tuan-puan, apa yang anda perlu buat adalah bagaimana untuk nak buat benda tu. So pergilah mana-mana kelas ataupun pergilah mana-mana seminar atau pergilah mana-mana tempat untuk yang anda belajar. Anda pelaburan dari segi buku, beli buku untuk baca, anda pergi mana-mana jumpa cikgu, coaching dan sebagainya. So dapat membantu anda untuk membangunkan diri anda. Itu paling penting untuk diri anda. Okey, yang pertama. Yang kedua, pelaburan kepada kesihatan fizikal anda. Buat satu pelaburannya apa? Pelaburan dari segi masa, duit, tenaga, supaya anda boleh membuat pelaburan untuk kesihatan fizikal anda. Kesihatan fizikal itu sangat penting untuk membantu diri anda lebih sihat, lebih memberi impak kepada apa-apa saja yang anda lakukan. So, pelaburan yang terbaik untuk yang kedua adalah kesihatan fizikal. Contoh, pelaburan masa. Sebelum ini, mungkin anda bangun pagi, anda sembahyang subuh. Lepas sembahyang subuh, siap-siap nak pergi hantar anak sekolah ataupun anda nak pergi kerja. Apa kata, pelaburan masa yang anda perlu buat ialah, mungkin lepas sembahyang subuh, 6.30 tu dah kena gerak keluar dari rumah. Apa yang anda perlu buat ialah anda manage your time. Macam mana untuk anda memastikan at least sehari anda dapat lakukan senaman ataupun aktiviti yang mampu memberi kepulangan kepada diri anda. Pulangan yang menghasilkan mungkin anda lebih sihat, lebih bertenaga, berat badan makin menurun dan sebagainya. So apa yang boleh buat ialah, mungkin kalau subuh tak sempat, sebelum subuh, contohlah sebelum subuh berlari ke, berjalan ke, kan. So anda lepas anda buat aktiviti tu, lepas tu solat subuh dan pergi kerja. Ataupun pelaburannya yang kedua adalah mungkin malam anda buat senaman, pergi gym. Ramai kawan saya, ramai sahabat saya lepas habis kerja dia pergi gym. Ataupun sebelum dia pergi masuk office dia pergi gym. Depend kepada masa yang anda uruskan. So tuan-tuan dan puan, pelaburan ini sangat penting sebab apabila anda sakit tuan-puan, terutama anda seorang yang suami yang seorang dia bekerja, isteri tak bekerja contoh. Bayangkan kalau anda sakit. Bayangkan kalau anda situation yang anda tak nak terima apa-apa ataupun tidak boleh jangka apa-apa yang berlaku pada diri anda. So tuan-tuan dan puan, anda perlu buat pelaburan kesihatan fizikal anda. Fizikal tuan-puan, apabila fizikal anda sihat, insya-Allah anda punya jiwa, anda punya tenaga, anda punya semangat, insya-Allah membantu diri anda. Itu pelaburan yang kedua. Pelaburan yang ketiga untuk tahun 2023 yang mendatangkan hasil kepada diri anda. Okey, seperti mana yang mula-mula saya bagi tahu tadi tuan-puan, jangan ubah-ubah. Maksudnya ubah iaitu dari segi anda, bayangan anda kata, saya suka buat apa yang saya suka. Saya cinta kepada benda yang saya suka. Saya suka buat benda yang saya suka. Tuan-tuan dan puan, ubah. Apa yang aku nak buat ni adalah apa yang aku nak capai supaya dapat pulangan kepada diri aku. Ubah. Kalau anda buat kerana sebab apa anda suka, contoh saya suka buat benda ni sebab saya suka buat aktiviti ni. Tapi dia dapat pulangan tak? Cuba tanya, dapat pulangan tak?
Kalau tak dapat pulangan, tukar. Ubah kepada aku nak capai sesuatu supaya sesuatu itu dapat memberi something pada aku. Hasil tu penting. Kalau terpaksa buat pun, tuan-tuan dan puan, terpaksalah buat. Maksudnya anda kena paksa diri anda. Contoh. Anda nak tak nak, hujung tahun ini aku pasti dapat kumpul jualan aku dalam bisnes. Contoh, dalam bisnes aku nak capai dalam 100,000. Macam mana pun anda nak capai, hentaklah diri anda untuk capai RM100,000 tu. Kalau anda berbisnes. Kalau anda bekerja, teruskan set terus apa yang anda nak capai dalam hujung tahun tu. Ataupun setiap kuarter, kalau anda bekerja, apa setiap kuarter yang anda nak capai. Bila anda capai sesuatu tu, apa yang anda akan dapat? So pentingnya untuk anda pastikan anda buat sesuatu yang anda dapat hasil dia. Jangan buat semata-mata suka. Kalau buat semata-mata suka tak dapat hasil, anda buat macam perkara yang sia-sia lah. Suka je lah dapat, tapi tidak dapat menghasilkan apa-apa kepada diri anda. Macam contoh tadi kan, saya bagi contoh yang pertama tadi, iaitu pelaburan kepada pembangunan diri anda. Macam contohlah, tahun lepas tak pernah berniaga, tahun lepas tak pernah buat part time business. Kalau anda bekerja sekarang kan, tahun ini start buat. Saya nak buat part time ni sebab saya suka-suka je. Tak. Saya buat part time ini adalah untuk saya nak belajar bagaimana untuk communication. Saya nak buat part time business untuk saya nak tahu macam mana saya boleh menjual produk-produk ni. Saya nak buat part time business ni adalah untuk nak capai jualan banyak ni supaya saya boleh dapat sesuatu yang saya nak. Contoh, itu pelaburan yang pertama tadilah.